Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita kembali lagi untuk penerangan tajuk langkah-langkah mengurangkan kesan krisis air di Malaysia. Baru je kejap kan tutup video yang pertama, terus saya bertukar jadi gelap. So minggu lepas pun ada yang rindu cikgu kenapa muka cikgu gelap? Rindu lah tengok muka cikgu. Alah video pertama tadi kau tengok dah. Cuma istimewa untuk pelajar saya lah. Maksudnya pelajar yang tak belajar dengan saya, kalau dia orang jumpa video ni kat YouTube, so dia tak nampak muka lah. Dia nampak macam ni je lah. Tapi tak apalah. Sebab special pelajar saya, video pertama tadi, nampak lah. So video pertama memang carilah kat YouTube, memang takkan jumpa lah. Sebab saya dah unlisted kan. Saya teruskan saya teruskan untuk pembelajaran yang seterusnya. Kalau boleh macam tadi juga, tak lama. Okey, saya tak nak ambil masa anda lama-lama hari ini. Okey. Okey, sini. Sini. Oh nampak. Okey. So, kita teruskan. Langkah-langkah mengurangkan kesan krisis air di Malaysia. Kita dah tahu dah belajar punca-punca dia. Apa puncanya krisis air ni? Kan, anda dah belajar. Apa penyebabnya? Kita belajar pada video tadi. Kan, anda tengok video tadi. Saya dah ajar mengenai kesan pula. Bila berlakunya krisis air, apa kesan kepada kita? Okey, apa kesan kepada kita? So, anda dah belajar juga. So, sekarang ini, penerangan seterusnya adalah langkah-langkah. Bila benda itu berlaku, krisis air itu berlaku, apa yang kita boleh buat untuk mengurangkannya? Untuk mengurangkan kesan tadi. Okay, kesan tadi kan macam-macam kan tadi. Tak dapat bercucuk tanam lah tadi. Menyukarkan hidup lah tadi kan. Kena pergi beratur, ambil air semua tadi kan. Itu apa langkah yang kita boleh buat untuk mengelakkan semua itu berlaku? Untuk mengurangkan. Okey, yang pertama saya teruskan dengan pantas. Yang pertama adalah pemeliharaan dan pemuliharaan kawasan tadahan hujan. Pemeliharaan dan pemuliharaan kawasan tadahan hujan. Ada dua perkataan, anda kena betul-betul faham. Perkataan itu nampak macam lebih kurang, tapi maksudnya sangat berbeza. Pertama, pemeliharaan. Yang kedua, pemuliharaan. Okey, dengar betul-betul Pemeliharaan adalah di mana kita menjaga yang masih ada, yang masih baik. Sedangkan pemuliharaan adalah di mana kita baiki, kita betulkan, kita ikhtiarkan untuk yang dah rosak ini menjadi baik, ataupun apa-apa aktiviti kita buat untuk kembalikan dia sebagai asal yang terbaik. Contoh dalam hutan, kita jumpa alamak kawasan ini dah ditebang, okey, dah melalui penebangan haram, pembalakan haram, pokok-pokok yang tak ada dah gondol kawasan itu. Takkan kita nak biar? Kalau kita biar, kalau hujan datang, hujan itu mungkin akan membawa lumpur-lumpur mengkotorkan sungai. So, kalau kita biarkan, mungkin berlakunya tanah runtuh. Takkan kita nak biar? So, memelihara maksudnya pokok-pokok lain yang belum dikacau itu kita jaga. Tapi yang dah kita terlepas pandang, yang dah manusia dah melakukan kerosakan pada kawasan itu kita perlu pelihara, kita perlu pulihkan. Contohnya apa? Tanam pokok balik. Kita kena buatlah apa sahaja aktiviti untuk mengurangkan. Okey? So itu maksudnya pemeliharaan kita jaga yang masih ada, pemuliharaan kita betulkan yang dah rosak. Okey. So penerangannya, hutan di kawasan tanah tinggi berperanan sebagai kawasan tadahan air. Anda semua tahu, kita dah belajar minggu lepas, dah terangkan. Penjagaan dan pengekalan kawasan tadahan hujan penting untuk memastikan sumber air yang bersih dan selamat. Yang selamat dan bersih, saya baca salah. So kita kena jaga, kita kena kekalkan kawasan tadahan hujan ini
supaya airnya bersih, selamat ini boleh digunakan untuk anda disalurkan ke paip-paip rumah anda. Okey, sebab tu pentingnya kita menjaga itu. Sebagai contoh, kawasan hutan seluas 160,000 hektar di Padang Terap, Kedah merupakan kawasan tadahan hujan bagi empangan Pedu. Empangan ini menerima air hujan daripada kawasan hutan yang seluas 160,000 hektar. So, air daripada empangan Pedu ini digunakan untuk penduduk sangat banyak. Digunakan untuk dihantar kepada penduduk sangat penting. Bayangkan kalau hutan ini tak dijaga, maka berlakunya penebangan hutan secara haram menyebabkan bila hujan turun, air mengalir, air yang kotor. Apa berlaku pada penduduk? Yang kedua, kalau hujan turun, air mengalir, dah tak mengalir masuk ke empangan, mengalir ke tempat lain dan habis rugi itu aja. Apa berlaku pada penduduk? Confirm berlakunya krisis air yang teruk. Sebab tu pentingnya menjaga kawasan itu. Pentingnya menjaga kawasan itu. So, ini adalah contoh gambar di mana ramai sukarelawan menjaga kawasan yang telah pun dirosakkan oleh aktiviti manusia. Aktiviti manusia melakukan penebangan secara haram pada hutan tersebut. Maka mereka beramai-ramai datang untuk melakukan penanaman semula di kawasan tersebut. Kenapa perlu penanaman semula? Sebab mereka nak akar-akar pokok itu mencengkam tanah supaya tanah tidak berlakunya runtuh. Tanah runtuh tidak berlaku, dan juga untuk mengelakkan pengaliran air secara laju dan membawa lumpur-lumpur ke dalam sungai. Okey, so benda ini perlu dilakukan untuk mengelakkan berlakunya krisis air di Malaysia. Okey, yang kedua, penguatkuasaan undang-undang. So, undang-undang juga perlu kita kuat kuasakan. Bukan kita dalam exam ramai yang jawab bila dia cakap apa? Kita perlu menangkap pesalah-pesalah ini dan kita kena masukkan mereka ke dalam penjara. Wow, hebat korang. Memang hebat. Siapa korang nak buat benda macam itu? So, tak boleh kita kena jelaskan pihak berkuasa. Pihak berkuasa perlu menguatkuasakan undang-undang. Melakukan penguatkuasaan undang-undang ini pihak berkuasa. Okey. So, penguatkuasaan undang-undang perlu dilaksanakan untuk mengurangkan kesan krisis air. Pihak berkuasa, nampak tak? Pihak berkuasa sentiasa memantau pengusaha industri yang sering melakukan pembuangan sisa toksik dan bahan kimia ke longkang dan seterusnya ke sungai. Kita pasir gudang, sungai Kim kita tercemar disebabkan oleh kilang-kilang membuang sisa toksik mereka ke sungai. So, perlu penguatkuasaan undang-undang yang sangat tegas. Lepas ini, bila berlaku apa krisis ini, maka siapa-siapa yang masih melakukan kesalahan kenakan tindakan yang sangat-sangat kuat. Sangat-sangat yang buat mereka sangat teruk rasa. Sampai mereka serik untuk melakukannya lagi. Perlu ada penguatkuasaan itu. Kalau tak, mereka akan senang-senang saja. Masih lagi buang. Kesannya pada kita semua. Okey. Yang seterusnya, pemantauan terhadap penggunaan baja kimia dan racun serangga dilaksanakan agar pengusaha pertanian mengikut piawaian yang ditetapkan. Dia nak jaga sayur dia, nak jaga tanaman dia. Senang cerita, dia sembur je kan. Dia sembur dengan racun serangga. Bila hujan turun, racun serangga mengalir bersama air ke sungai-sungai menjadi tercemar. So, penguatkuasaan undang-undang juga perlu. Mana-mana yang melampau sangat sembur ni, tak ikut piawaian yang betul, saman ataupun ambil tindakan yang tegas. Perlu ada tindakan undang-undang. Sebagai contoh, penguatkuasaan undang-undang yang melibatkan krisis air adalah Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air dan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Okay, so pada gambar ini adalah anda tengok di mana pemantauan terhadap sungai dilakukan berterusan bagi memastikan sungai-sungai dalam keadaan bersih
dan bersedia untuk digunakan, diberikan, disalurkan kepada penduduk-penduduk. So mereka memakai macam PPE macam tu sebab ini adalah antara contoh di sungai Pasir Gudang tu lah, sungai Kim Kim itu yang tercemar teruk. So mereka perlu berjaga-jagalah untuk menentukan apa puncanya, nak cari apa puncanya. Okey, seterusnya yang ketiga. Okey, langkah-langkah mengurangkan kesan krisis air di Malaysia. Okey, so kata kunci ketiga adalah semangat. SEMANGAT, semangat. Okey, yang ketiga adalah rawatan air kumbahan. Air kumbahan adalah air yang korang buang-buang-buang tu, membuang, membasuh dan sebagainya itu. Bila korang melepas, korang membasuh kan, melepas itu. So semua itu air yang digunakan untuk membasuh, termasuk dengan buangan-buangan anda itu semua pergi ke kawasan air kumbahan, dikumpulkan di kawasan air kumbahan. Cikgu, kan masuk dalam tandas tu. Memanglah sekarang ni masuk tandas, disimpan di rumah korang lagi. Nanti kan bila dah penuh akan datang syarikat yang akan sedut semua itu dan dikumpulkan di kawasan air kumbahan. So rawatan air kumbahan itu penting. Rawatan apa cikgu? Daripada air kumbahan itu, dia melalui proses pembersihan, kitar semula, kitar-kitar bersih, dan akan menghasilkan air yang bersih. Dan air yang bersih itu akan digunakan untuk anda kembali. Terbaik kan? Semua soal tahu, semua setuju, semua suka. Okey, rawatan air kumbahan ialah proses bahan pepejal yang diasingkan, kemudian dirawat, ditapis dan dilepaskan di sungai. Air tadi kan, yang korang dah membuang, orang lain jiran sebelah kita membuang, depan rumah kita membuang, semua kan dikumpul ramai-ramai melalui proses rawatan, tapisan. Ditapis dulu, yang ketul-ketul semua ditapis dan dilepaskan kembali ke sungai. Korang mandi sungai itu, sambil mandi minum air. Kenapa air sungai ni rasa lain? Biasalah kan. So tujuannya adalah untuk menjadikan air selamat digunakan. Sebagai contoh, Kerajaan Malaysia menubuhkan Indah Water Consortium IWK pada tahun 1994 untuk membangunkan dan menyelenggara sistem rawatan air kumbahan. Kalau di Singapura, kena hati-hati. Ada air mineral khas. Memang air mineral itu adalah air asalnya air kumbahan yang dah melalui proses tapisan, bersih, dimasukkan dalam botol air mineral dan dijual sebagai air mineral bagi orang-orang yang haus. Tapi memang jangan risau, memang tak ada, benda tu tak kotor, tak ada penyakit, tak ada apa, tak ada bau, tak ada apa. Kita minum, kita rasa macam air mineral biasa. Tapi hakikatnya ia adalah kitar semula daripada air kumbahan. Kita je rasa macam jijik kalau kita tak tahu ada orang datang meletak dalam gelas minum air, kita minum habis, tak ada rasa apa, sama je. Tapi bila kita bagi tahu, tu adalah air kita semula kumbahan lah, kita pun, kita punya perasaan, kita punya perasaan saja. Benda tak ada apa sebenarnya. Benda tu memang dah dijamin selamat dan bersih, tak ada masalah. Okey. So ini adalah air kumbahan. Okey, rawatan air kumbahan tadi. Okey, dan yang terakhir, okey, kita dah menggunakan 13 minit baru. Tak apalah. So ini adalah yang keempat, yang terakhir. 4 ke 5 akhir, lupa lah. So meneroka air bawah tanah. Macam saya bagi tahu pada anda video yang sebelum ini, air bawah tanah kita masih banyak. Okey, masih banyak air bawah tanah. So kita boleh menggunakan air bawah tanah kalau berlakunya krisis air. Tapi kos dia untuk pasang alat boring air itu memang agak mahal lah. Tapi sekali bayar menggunakan elektrik, nanti dia boleh dapatkan air daripada bawah tanah untuk kegunaan kita. Tak ada masalah. Dianggarkan hanya 3% air bawah tanah yang telah diteroka di Malaysia. Baru 3%. Kita masih ada lagi 97%. Sangat banyak air bawah tanah ni. Susah nak habis.
Air bawah tanah di Malaysia mampu diekstrak sebanyak 6 bilion meter padu setahun. Banyak tu. Sebagai contoh, pelaksanaan penerokan air bawah tanah telah dijalankan di negeri Kelantan dan Selangor. Macam saya bagi tahu pada anda. Kalau saya balik Kelantan, memang saya senang nak jumpa rumah-rumah yang menggunakan boring air. Banyak. Sangat banyak rumah-rumah di Kelantan yang dah menggunakan konsep boring air, iaitu menarik air bawah tanah ini. Pergi Selangor juga banyak. Walaupun perumahan banyak kita tengok, memang ada yang menggunakan konsep boring air ini. Tapi saya duduk kat Johor dah 14 tahun. Perumahan saya pergi pusing-pusing mana-mana perumahan pun saya tak ada nampak orang menggunakan boring air ini. Saya tak jumpa. Maknanya negeri-negeri lain masih kurang pengetahuan tentang penggunaan air bawah tanah ini. Sedangkan air bawah tanah ini menjimatkan sebenarnya, menjimatkan. Cuma kos awal lah, kos nak habis mungkin situ je lah kekangan dia. Kita nak keluarkan duit berapa ribu untuk kos mula-mula tu sajalah. Tu sahaja masalahnya. Okey, selebihnya sebenarnya memang menjimatkan. Okey. So, ini adalah gambaran air bawah tanah tadi kat bawah tu. Kita boleh nampak gambarnya. Mana ni gambar saya? Allah maaf. Okey, ni air bawah tanah. Okey. So, next. Ada lagi Nombor 5. Kempen kesedaran terhadap alam sekitar. Ini pun kalau dalam exam, elakkanlah guna perkataan kita. Kita perlu melakukan kempen kesedaran terhadap alam sekitar. Kerja sekolah aku pun tak buat. Nota saya bagi pun tak siap. So tengok video pun tak tengok. Belagak nak buat kempen. Tak ada ya, nipu semua tu. Elakkanlah. Sebenarnya siapa yang perlu buat kempen ini? Kita ada badan-badan kerajaan. Kita ada badan bukan kerajaan. Kita ada pihak media-media massa. Mereka-mereka inilah yang perlu mengadakan kempen kesedaran ini untuk sedarkan semua rakyat Malaysia. Kita ni siapa kita nak buat? Korang masak Maggi pun tak masak. Kan? Ada hati nak pergi buat kempen. So, agak-agak lah kan? Agak-agak lah. So, kalau boleh kita guna gitulah. Kalau boleh kita gunakan pihak kerajaan, pihak bukan kerajaan dan juga pihak media massa lah untuk melakukan kempen-kempen ini. Okey, kempen kesedaran kepada dan pendidikan penting untuk menyedarkan masyarakat tentang penjagaan alam sekitar. Kempen ini juga dalam buku teks saya kempenkan untuk anda. Saya okeylah, saya kempenkan untuk anda. Saya mengajar anda supaya betulkan apa yang silap, sedarkan diri anda. Okey. Seterusnya, kempen tentang pentingnya penjagaan alam sekitar perlu diberikan sejak peringkat awal lagi dengan melibatkan murid-murid dalam pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan alam sekitar. Di sekolah kita, sebelum adanya COVID hari itu, tak nampak? Kita selalu buat kitar semula. Hari ni okey, semua bawa botol-botol atau plastik-plastik untuk kitar semula. Sebelum masuk kelas, ada orang pegang plastik hitam. Korang pun lalu letak kan. Kempen kita di sekolah lagi, kita menekankan supaya anda tahu benda itu penting. Tapi ramai yang anggap benda tu main-main je. Main-main je. Ada telefon masukkan. Tak ada kesedaran dalam hati. Pelbagai pihak seperti kerajaan. Nampak tak? Bukan korang. Pelbagai pihak seperti kerajaan, badan bukan kerajaan dan media massa, okey, memainkan peranan penting dalam melaksanakan kempen ini bagi menyedarkan orang awam. So, mereka ini yang bertanggungjawab untuk memberi kesedaran kepada orang awam, bukannya kita. Okay. Sebagai contoh, kempen sambutan Hari Sungai Sedunia. Ada punya, korang mesti tak tahu kan? Ada kempen sambutan Hari Sungai Sedunia yang dianjurkan oleh WWF pada 27 September 2015. Okey, pada 27 September 2015, satu hari itu diadakan sambutan Hari Sungai Sedunia. Satu dunia menyambut hari sambutan Sambutan Hari Sungai. So dia nak suruh sungai itu kelihatan bersih, kelihatan berguna. Kelihatan sangat baik Okey. So, kempen ni gambar kempen alam sekitar, kempen segalanya.
dilaksanakan untuk menyedarkan betapa pentingnya kita menjaga sungai, menjaga alam sekitar supaya krisis air tidak berlaku. Dengan itu, kita tamat bab 12. Maka berakhirlah bab 12 kita. Kita tinggal satu bab lagi, bab 13, sisa domestik. Apabila berakhirnya sisa domestik, maka berakhirlah, tamatlah semua silibus saya mengajar tahun ini. Tiada hutang lagi silibus daripada saya. Saya telah melaksanakan tanggungjawab saya sepenuhnya. Okey. So, minggu depan kita jumpa dengan bab yang terakhir. Selepas itu tengoklah kita buat apa. Adalah saya punya perancangan, jangan risau So, video kali ini 2 kata kunci saja. So, kata kunci yang keempat adalah belajar. B-E-L-A-J-A-R, belajar. Okey. So, dengan itu saya dah menggunakan 21 minit. Maka saya tamatkan video kedua hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye-bye.